Sri Rita. Baik, seterusnya kita ke perkembangan dari Sarawak Bumi Kenyalang. Antara tumpuan hari ini yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud memberi penghormatan terakhir atas pemergian Timbalan Ketua Menteri Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing. Perinciannya kita bersama Vanessa Mering. Silakan. Alif yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib hari ini memberi penghormatan terakhir atas pemergian Timbalan Ketua Menteri Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing. Mendiang Tan Sri Dr. James merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Baleh selama 8 penggal dan telah berkhidmat bersama 3 Ketua Menteri termasuk Tun Pehin Sri Taib, Allahyarham Tan Sri Pehin Sri Adnan Satem dan Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg. Terdahulu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian turut memberikan penghormatan terakhir dan menyifatkan pemergian mendiang merupakan kehilangan besar buat rakyat khususnya dan Sarawak amnya. I am very fortunate to be able to be with him on many occasions as partners in our political parties and coalitions, as well as personal friends over the years. Dalam pada itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, perjuangan mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James semasa hayatnya harus dijadikan inspirasi dan motivasi kepada generasi pemimpin yang ada. Saya secara pribadi merasakan kehilangan seorang kawan Sarawak, kehilangan seorang tokoh yang amat-amat bermaknalah kepada perjuangan negeri kita dan juga rakyat, lebih-lebih rakyat di luar bandar dan kaum Dayak. Sebab memang dikenali semua sebagai seorang tokoh kaum Dayak. Katanya perjuangan mendiang patut diteruskan kerana mendiang merupakan tokoh pemimpin Dayak yang bersuara lantang dalam memperjuangkan hak dan pendapat rakyat. Kehilangan seorang rakan seperjuangan selain pernah sama-sama menuntut ilmu di sebuah sekolah di Kanawit suatu masa dahulu. Itu pendapat Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh yang menyifatkan pemergian Timbalan Ketua Menteri Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing sebagai suatu kehilangan besar buat diri beliau serta keluarga kerana hubungan mereka yang rapat. Malah sewaktu beliau melanjutkan pelajaran di Australia sekitar tahun 1975 hingga 1978, mendiang antara anak Sarawak yang turut berjaya memasuki pusat Menara Gading tersebut. Di mana saya pernah sama-sama dengan beliau di Universiti National University pada tahun 70-an. Dan juga keluarga beliau juga, adik beliau dan juga keluarga beliau sama sekolah di Kanawit dulu. Di mana saya secara pribadilah kehilangan seorang teman, kawan yang rapat. Beliau ditemui RTM selepas majlis perasmian Hari Integriti Perbadanan Perhutanan Sarawak 2021 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pagi tadi. Semalam Sarawak dikejutkan dengan berita pemergian Timbalan Ketua Menteri Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing pada pukul 7.05 pagi akibat komplikasi jantung di Pusat Perubatan Pakar Normah Kuching. Sementara itu, menerusi perancangan teratur selain peruntukan dana untuk membangunkan projek yang dikenal pasti, ia dijangka dapat memberi manfaat kepada penduduk di kawasan Baram. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, untuk membangunkan sebuah kawasan yang luas dengan pola penempatan penduduk tinggal berjauhan antara satu dengan yang lain, maka perlu ada dasar jelas untuk membangunkan kawasan tersebut.
Justeru katanya daripada kajian, pihaknya membuat keputusan untuk membahagikan kawasan berkenaan sebagai langkah perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Jelasnya Baram akan mempunyai jajaran jalan raya baru seperti lebuh raya dari Miri ke kawasan yang dilalui hingga ke Long Terawan seterusnya ke Sabah. Dengan adanya kemudahan logistik tersebut, kawasan pertanian akan dibuka selain masyarakat luar akan dapat berkunjung ke tempat pedalaman itu menerusi sektor pelancongan yang akhirnya memberi impak positif kepada ekonomi penduduk. Ujar beliau lagi, usaha itu akan dilaksanakan di bawah Highland Development Authority HDA yang dijangka membawa perubahan besar kepada pembangunan di kawasan Baram. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Adat Negering Jihad Umar Maringlong Laput di Baram semalam. Majlis berkenaan merupakan upacara mendirikan tiang pertama untuk pembinaan rumah panjang di kampung terbabit. Jadikan nilai integriti sebagai budaya amalan kerja. Demikian nasihat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kepada kaki tangan dan pegawai Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC. Beliau percaya dengan adanya kekuatan integriti dalam kalangan kaki tangannya, ia akan mewujudkan suasana kerja lebih kondusif untuk jangka masa panjang. Tambahnya lagi, apa yang lebih penting, risiko kesilapan, kelewatan dan pertikaian dapat dikurangkan dalam organisasi perhutanan utama ini. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Perasmian Hari Integriti Perbadanan Perhutanan Sarawak 2021 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pagi tadi. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh. Acara tahunan tersebut dihadiri kira-kira 100 orang kaki tangan SFC. Program Think and Thinker atau TNT Mini Lab yang diwujudkan oleh Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Community Innovative Learning berupaya membantu mengetengahkan pembangunan bakat dan kemahiran pelajar sekolah dalam bidang inovasi digital. Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil yang juga Timbalan Pengerusi Tegas berkata, ini kerana TNT Mini Lab merupakan satu ruangan inovasi serbaguna yang ditempatkan di sekolah-sekolah di negeri ini untuk membolehkan pelajar mengasah bakat dalam dunia teknologi digital. Menurut Datuk Dr. Jerib, ia juga merupakan pusat untuk berkongsi ilmu dan kepakaran antara para pelajar, guru dan pakar industri secara berkesan, seterusnya melahirkan pelajar yang mahir dalam inovasi digital dan robotik. Untuk tahun ini, sebanyak 11 buah sekolah perintis termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Siburan dipilih bagi melaksanakan program tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada perasmian program TNT Mini Lab SMK Siburan di Kuching. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Jerib memberitahu dengan adanya kemahiran dalam kalangan pelajar dan bantuan kemudahan seperti TNT Mini Lab, Sarawak dapat melahirkan ramai anak tempatan yang berfikiran kreatif dan inovatif. Ini termasuk membangunkan laman sesawang dan aplikasi sendiri serta mencipta teknologi drone. Katanya usaha ini selaras dengan hasrat Kerajaan Sarawak yang mahu menjadikan rakyat celik digital dan teknologi bagi memastikan agenda ekonomi digital sebagai sumber pendapatan baru di negeri ini dapat direalisasikan.